Mat. Alamak. Dia tak buat banyak. Oh, ya ke? Dia buat sendiri, anak beranak je. Baik tu. Tapi sedap kan? Jadi bila awak nak semalam apa semua, saya telefon dia. Okey, tak apa, aku kirim bas malam ni, dia kata. Cantik. Mana kau kerja pagi tu, kau ambil lah singgah. Jadi saya pergilah tadi dekat Ceras. Ambil untuk awak. Ada lah, dia kasih sayang saya pada awak. Terima kasih lah. Saya terang cakap dekat radio ni, semua orang dengar. Saya memang sayang awak. Memang sayang awak, itulah dia. Sayang. Bila macam benda semua awak sayang. Memang ini memang. Aduh, wahut. Allahu Akbar. Terima kasih lah. Yang sebenarnya yang penting kita kongsi sama kita. Itulah. Semalam pula kita meeting. Bila tengok keluarga Sina semua ada semalam. Best betul lah semalam. Kita dalam semalam kita full lah. Full betul. Kita rasa, inilah keluarga Sina. Yes. Itu yang semalam. Aduh, tak awak cakap lah. Semalam rasa macam nak peluk semua ahli keluarga lah. Jangan, tak payah kot. Bukan lelaki semua tu. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan berita untuk anda ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Pagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Tak pagi, Cik. Selamat pagi, Angah. Mari hari kita kongsikan berita yang kita pagi ni. Berita pagi ni, berita yang menjadi perbualan lah. Apa yang berlaku semalam. Dengan tahniah untuk Mira Filzah. Tahniah. Ini apa kata, menjadi bualan lah semua tular lah. Iyalah. Semua orang cerita. Semua bercerita. Orang kampung semua. Dengan sekali lafaz. Alhamdulillah. Lakon Mira Filzah 27 sah bergelar isi kepada Wan Amy Astar Wan Muhammad Khairil Anwar 30 anak kepada timbalan menteri, Jabatan Perdana Menteri. So tahniah. Dia dinikahkan sendiri oleh bapa kandung Mira lah. Sedikit info tentang hantaran dia. Macam boleh? Okay, boleh. Mari yang jumlah wang hantaran rahsia. Tapi dia ada menyerahkan seutas gelang lah. Pihak lelaki 9. Balas 11 daripada perempuan. Perempuan. Okey. Dalam 11 yang Mira bagi tu, ada satu yang menarik tu, seutas jam tangan lah, yang diukir khas daripada Hong Kong, yang ada nota pendek kepada suami tercintanya. Dekat jam? Dekat jam. Apa yang diukir? Dia ukir. Tak tulis. Tak tulis. Itu yang menarik. Tak tulis. Tak tulis. Besok kita tanya kenapa lah. Apa dia? Lepas tu tahu lah. Maksudnya biasa orang tulis nombor, dia tulis ingatan apa? Nota pendek. Tulis nombor. Okey. Biasa kan jam kan nombor 1, 2, 3. Itu ada lah. Kalau tak ada tu tak adalah jam namanya. Itu kena ada. Ada tambahan nota lah. Saya ingat 1, 2, 3 tu dia tukar S-A-Y-A-N. Saya kau jangan mana-mana ubah tu. Saya tanya aja. Dia nak kelihatan. Mana nombor tu masih ada lah. Nombor masih ada. Mana pukul 3, pukul 4 masih ada. Masih ada. Okey. Masih ada. Kata tak jadi jam tu. Itulah dia kan. Ada punya suami pula arkitek. Jadi dia punya konsep pernikahan tu memang cantik lah. Cantik lah. Dia panggil milbab cinta. Memang ada idea lah. Mihrab, milbab pula. Mihrab. Tahniah lah kita ucapkan pada suaminya. Yalah. Semoga kekal hingga ke jannah. Kalau Aim lah, Aim atau Jeb lah. Aim ke Jeb? Spesifiknya Aim lah. Sedap tengok cerita dia. Alamak. Bila kita masa awal-awal dulu, masa pernikahan dulu, kita tak berapa ada duit sangat. Kalau masa tu betul-betul awak ada duit kan, apa penghantaran yang awak rasa nak bagi? Awak nak bagi kan? Nak bagi lah, betul tak? Penghantaran? Penghantaran. Saya nak bagi? Macam saya masa tu memang saya nak bagi kereta, tapi saya tak mampu. Saya nak belikan Range Rover. Saya tak ada lah. Tapi Angah yang dapat. Angah yang dapat. Yang itu betul. Kalau kau lain. Saya kita berkemampuan, kita nak hadiahkan rumah lah. Hadiahkan rumah. Rumah kita duduk sama-sama nanti. Ya, betul. Tapi sayang, walaupun baru kahwin, menyewa. Tak apalah. Kebahagiaan tu bukan pada itu jadi ukuran. Betul. Cuma dalam kehidupan kita sebelum menikah kita kena ada persiapan. Itu aja. Persiapan. Walaupun besar kecil kena ada persiapan. Betul. Itu dia. Okey, sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Mira Filzah dan suaminya ya. Baik, sebentar nanti kita ada rakan inspirasi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Maaf ya, kita ada satu hari satu kata. Teruskan bersama kami lagi di Sinar. Menyinari Hidupmu. Layan je. Lain.
Hari dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Satu hari satu kata. Petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Okey. Perkataannya ialah getol. G-E-T-O-L. Ni dah pernah dah ni. Betul. Ah, Ingat tak apa dia? tak ingat. Getol. Cuba Angah bagi kategori. Okey, kategori dia adalah sifat. Kerekut. Itu bukan. Salah. Itu kena. Dah pernah ni. Tapi kita imbas kembali lah. kita imbas lah. Dan benda ni ada pada diri kita. Rajin. Betul. Kan dah. Betul. Kita pernah petikan benda ni. Kata benda tak ni tak lah. ada pada kita. Saya sebab bila ada pada kita tu, saya confident cakap rajin tu. Itulah. Kenapa aku cakap kita ada pada kita? Kenapa? Pasal kita orang bangun pagi. Betul. Kita pukul 4 lebih kita dah bangun. Betul. Kalau kita tak ada kerajinan, tak ada semangat macam ni, kita kalau tak ada boleh. kekuatan, tak boleh. Tak boleh. Sebab tengah time tidur tu 4.30 pukul 4 tu. Masih. Kadang silap tengah ngeteh lagi dengan kawan. Betul. Selagi ada kudurat, selagi boleh usaha, kita kena rajin. Tapi ini rezeki, betul tak Im? Betul. Kita yelah bila dapat peluang macam ni kena manfaatkan. Betul. Betul tak Im? Betul. Jadi jangan kita mengeluh, Allah kena bangun pagi, Allah ini rezeki. Betul. Jangan mengeluh dengan rezeki. Betul. Rezeki yang kita cari ni bukan untuk kita seorang. Ada yang Betul. untuk ahli keluarga kita, untuk orang luar juga. Betul. Kan. Betul. Dipanjang-panjangkan lagi kan. Amin. Okey, itu sedikit kita boleh kongsikan untuk satu hari satu kata. Sebentar nanti kita ada rakan inspirasi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Okey, sebentar nanti kita ada rakan inspirasi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Datuk Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Tok, ada soalan lah Tok. Yelah, kalau daripada saya banyak sangat soalan yang mungkin biasa lah kan. Ni dia Biasa dah tak ada kaitan. apa dia? Biasa dah tak ada kaitan. Kau tadi tak ada kaitan. Mungkin tu tanya berapa undangan. Yelah. Bunga dia masuk. Bunga dia banyak sangat. Besar skop dia. Okey. Okey Tok. Ini ada satu soalan Tok. Ada setengah orang berpendapat Tok, kecaman negatif ni memberi semangat kepada dia orang. Adakah persepsi seperti ini perlu ada dalam setiap orang? Saya suka kecaman yang negatif dari hidup saya. Sebab memberikan satu cabaran baru kan, untuk kita bekerja luar biasa. Kalau kecaman biasa-biasa, mungkin hati dan jiwa kita tak terangsang. Tapi bila mendapat kecaman yang kau-kau, satu kecaman yang memberikan satu hentakan di jiwa dan hati kita, itu memberikan lonjakan semangat. Jadi kita bekerja pun lebih daripada 24 jam sehari, kita bekerja 25 jam sehari. Itu metafor, tapi maknanya kita bekerja kuat untuk menunjukkan kepada si anu bahawa kita boleh lebih baik daripada apa yang dituduh kepada kita. Jadi kecaman yang negatif itu, yang kuat itu, memanglah dia menanggung dosanya, tapi kita jangan tanggung dosa juga dengan kita kecam dia. Kita kena elakkan pembuat kecaman. Kita tunjukkan bahawa by act, by conduct, by whatever, bahawa kita much better than him. Kecaman itu tidak boleh membunuh kita. Terbaik. Terima kasih banyak lo. Sama. Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Untuk berita sukan kita apa yang menarik pagi ni, Encik Aim? Ni pening kepala lah Mamat ni. Dah kenapa? Si Messi ni. Kenapa? Dah cakap nak buat musim dengan you pula. Dah banyak-banyak orang offer tak jadi. Bukan, itulah masalahnya. Kan bapak dia pergi, ada tahu bapak dia kan. Lepas tu pula cerita pula, dia Barcelona pula beritahu kau, dia berkeras. Dia kata yuran perpindahan ni kau kena bayar 3.46 bilion, 3.46 bilion nak lepaskan dia. Pasal dia mungkin berbaki dia punya kontrak kan. So bapak dia pening kepala, masih tak dapat kata putus. Dan ramai orang cakap ada laporan daripada Argentina pula beritahu ketegasan Barca tu mungkin memaksa pemain tersebut. So kurang-kurangnya stay semusim lagi. Sekurang-kurangnya lah. Jadi telah memberi tamparan yang hebat lah kepada City. Yelah. Kan?
kan. Siti dah bergeria-geria agaknya dah beritahu. Jadi Aku sedangkan yelah dah siap-siap buat makan-makan semua kan. Yelah. Orang nak datang. tak ada hantar. Itulah dia apa tu Messi pula itu hari tak pergi training. Waktu dengan protes dia aku tak nak. Yelah. Dah tak ada mood dah tak ada. Jiwa dah tak ada. Jiwa dah tak ada. Kenapa aku nak pergi training? Tak pergi training pula tu. Keras juga nak juga macam tu. Maksudnya Barca ni sayang lagi Messi tu. Kau kena habiskan kontrak kau kan. Tak boleh buat Dia apa kalau lah. orang dah tak sayang, dia pun pergilah, kau pergilah. betul lah tu. Tapi Masalahnya Barca kena tahu dia tak ada hati dia nak main. itu lah tu. Kau nak Dah kau main sambil lewa je nanti. kau nak simpan orang yang tak ada hati payah juga. Kau lagi anak kan. Ini anak. Tengoklah macam mana. Yelah, City yelah. pun memang dia nak ni. Yelah. Dia kalau jadi pun bagi City punya. Yelah, gaji dia saya dengar satu hari berapa juta. Alamak. Gaji Messi kalau dia pergi City, satu hari berapa juta. Yelah. Bonus lagi dia janji kan. Kalau ada Kalau survey Messi lah. pergi City. Kalau dia ada survey lah. Belah survey ni bukan radio. Yelah, kalau kata ada benda-benda dia perform ke Perform ke apa ke survey. Survey pula dapatlah bonus. Bonus pun main juta juga. Yelah. Itu tak cerita lagi pasal dia buat review lagi. Dia tak buat. Review tak tahu lah. Itu Instagram dia. Dia buat review. Kau ingat dia. Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk meneruskan pagi ni ya. Sebentar nanti kita ada media sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu, layan je. Arif bersama Jeb, Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Untuk media sosial Sinar kita apa yang menarik pagi ni, Jeb? Okey, Angah. Ini saya nak bagi tahu je lah. Tentang apa ni di traffic light. Punya line hitam tu. Dia punya namanya loop sensor. Yang hitam. Nampak tak? Dia ada line hitam kalau kat persimpangan, kalau dekat traffic light, line hitam namanya tu loop sensor. Kalau tak ada seorang pun langgar atas dia, maka lampu isyarat tidak akan bertukar warna. Jangan segan sangat nak langgar, dia kata gitu. Pasal tu kalau tengok setengah tempat bila tak ada kenderaan, dia cepat je hijau, merah hijau cepat. Cepat aja. Kalau ada kenderaan. Tapi ada yang memang dah set macam nombor-nombor tu, dia tak mengubah. Nombor tak adalah, nombor dah setting timing. Tak tahu kalau dia cepatkan nombor ke kan. Dia tak tahulah kan. Saya banyak jumpa yang kat Melaka tu nombor tu. Melaka. Banyak. Dekat Shah Alam pun ada. Oh ya? Ada. Kat area rumah Jeb tu ada. Nak pergi ke area sana tu. Ada sekali tu saya tunggu dekat saya rasa 40-50 kot ada kena nunggu. Dekat situ 100 lebih pun ada. 198. Sekali 198. Yelah. 198 lah. Sebab tu Angah cerita 50 tu saya diam tak terkejut. Bayangkan. Ya. Tak lawan. Tak. Tapi saya personally saya sendiri cukup takut untuk melanggar lampu merah. Ataupun Kenapa memang dah langgar undang-undang? tak biasa tak biasa saya tak bukan langgar undang-undang. Kan biasa lampu kuning bukan biasa lampu kuning tu nak ke lampu merah tu. Kadang-kadang ada beberapa second yang kita boleh pergi kan. Tapi saya takkan buat, saya takut. Tak salah. Jangan buat lah. Memang tak buat Sebab kuning tu bersedia untuk berhenti, bukannya lajukan kenderaan, bukan, salah. Betul. Kuning tu bersedia untuk berhenti. Betul. Ada orang salah faham. Kuning cepat jalan lagi laju. Salah tu konsep tu. Kuning tu bersedia untuk berhenti. Betul. Itulah dia. Baik, jangan langgar undang-undang ya. Baik, itu sikit kita boleh kongsikan untuk media sosial Sinar kita pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, untuk kemusykilan agama. Sebentar nanti kita ada kawan tanya Ustaz jawab bersama dengan Imam Muda Ashraf. Sekarang ni kita dengarkan dulu sedikit soalan. Saya tanya, jika saya meninggal, boleh ke saya pakai telekung warna berkenaan? Sebab biasanya telekung jenazah warna putih. Terima kasih, Imam. Okey, kita dengarkan jawapan yang sepenuhnya sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Jawab soalan kawan. Mam, Assalamualaikum, Mam. Atika ni, Mam, ada soalan ni. Dia kata, salam Ustaz, saya suka warna pink dan purple. Saya tanya, jika saya meninggal, boleh ke saya pakai telekung warna berkenaan? Sebab biasanya telekung jenazah warna putih. Terima kasih, Mam. Nabi Ibn Abbas pernah baca satu hadis, albasu min thiyabikum, pakailah daripada pakaian kamu daripada warna al-bayyad, warna putih. Dan Ibn Abbas pun menyebut tentang
termasuklah orang yang wakafinu, siapa nak kafankan badannya kafankan juga dengan kain warna putih. Sebab itu disunatkan dalam mazhab Syafi'i, disunatkan untuk kafan kain putih. Kalau orang perempuan dia nak pakai telekung, lepas kafan nak pakai telekung warna putih, disunatkan sahaja. Sebab kita pilihlah pakaian yang terbaik. Cumanya macam soalan tadi, boleh atau tidak dia pakai telekung warna pink, warna-warna tambah waktu dia nak kafankan nanti. Hukumnya harus tak menjadi kesalahan. Tak menjadi kesalahan. Yang penting adalah pakaian yang menutup aurat. Contohlah ada orang-orang dulu, kadang-kadang dia susah, dia hanya ada kain batik, maka boleh untuk kafan dengan kain batik. Dan tak ada kain putih, kain kafan tak ada. Sebab ada sahabat Nabi, ada yang pernah tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Sebab dia jatuh miskin. Nabi pun sedih tengok dia, Mus'ab bin Umair. Nabi kata, tutuplah kepalanya, kemudian tutup lagi dengan, kadang-kadang ambil dengan daun-daun dan juga helaian-helaian, sesuatu yang boleh menutupi anggota tubuh badan. Yang penting tutup aurat. Warna apa tak menjadi kesalahan. Kita pilih putih itu sebab pakaian antara pakaian warna yang terbaik. Terima kasih, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Naruf sama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Aku lagi 3 bulan lagi nak bersalin tau. Okey, tapi sekarang ni kan, anak aku yang umur setahun lebih ni, dia dah macam tak tahu dia perasan ke, ada cemburu ke, dia tak nak rapat dah dengan mak dia. Dia lebih manja dengan kau lah. Lebih manja lah kan. Tapi dia tak macam dulu, Aim. Susah tau nak dapatkan dia dengan mak dia untuk peluk perut tu apa semua kan. Macam cemburu lah kan. Dia macam cemburu kan. Takut tak tahu macam mana. Takut dia confuse lah kan. Baby kat mana, perut yang mana. Sama ada perut Angah ke. Sebab dua panggil kan. Bila ni budak confuse kan. Itu kita panggil apa? Cemburu je kan? Tak tahulah keadaan tu kan. Sebab budak-budaknya belum ada. Kalau macam Jebnya mungkin lagi ada. Bila dah nampak tu. Dia nampak baby tu kan. Kita dokong baby, dia rasa macam alamak dulu bapak aku dokong aku kan. Ini damat aku tu. Tak tahulah budak berasa ke apa. Budak ke kan. Ada tak Iman kau ada perasaan cemburu dengan adik-beradik ke? Itu biasa lah. Biasa kadang-kadang. Ada Kadang-kadang kita rasa masa kecil-kecil dulu. Mak bapak aku ni lebih sayang adik-adik ni ke? Dululah masa kecil lah. Masa kecil lah. Masa arwah ada dua ada kan. Tapi sebenarnya tak. Orang tu tak pernah apa orang kata asing-asingkan kecil. Berbeza-beza kan tak ada. Itulah keadaan pada masa tu agaknya kan. Yelah mungkin time tu kita menakal. Jadi bapak kau marah lah kau. Takkan nak marah adik kau yang tak buat hal tu. Jadi kita bila dah kena marah, bapak aku tak sayang aku lah. Habis kau yang menempah. Aku pula sulung. Lepas tu bawah aku pula setahun. Mana aku punya manja tu setahun. Lepas tu dah ada adik kan. Lepas tu dah ada adik lain. Atau dia dah besar tu memang yelah balas dendam lah, tak dapat dimanja-manjakan. Itu aku cepat sayang orang. Pasal dulu kan kurang manja. Kat situ dia nak tahu sejarah hidup. Macam tu. Kita buka selai-selai lah kisah hidup. Yelah. Kat situ punya. Dah faham. Cemburu sebenarnya negatif, tapi ada yang positif. Kan? Itulah. Yelah, betul lah. Cemburu ni dia boleh buatkan kita tak berpuas hati. Betul kan. Bila cemburu tu ada hasad dengki. Yelah. Ada negatif lah, tapi ada yang positif. Betul. Cemburu dengan kita tengok kejayaan orang, aku pun nak jadi macam dia lah. Aku pun nak usaha dengan dia. Itu yang ada positif tu. Lagi satu cemburu dia Angah tahu kan. Dia ada 6 huruf. 7. Standby. Nak saya sebut ke huruf-huruf dia? Dia CEMBURU. Aku tahu. Cem. Angah tahu maksud cem? Tak tahu. Setiap perkataan tu ada maksud. Sebutan tu. Encem. Encem. Singkatan. Buru? Jangan terburu-buru. Nak handsome jangan terburu-buru. Macam saya lah. Angah terburu. Angah terburu-buru. Saya rasa umur saya 40 tahun nampak cantik. Mana tak terburu-buru lah tu. Tapi dah terlampau lewat. Lewat sangat. Patut biarkan je. Sebab orang dah selesa dengan yang lama tu. Dia dah terlampau lama. Bila tukar tu jadi orang macam awkward lah. Belajar terima daripada belajar nak ubah, baik belajar terima. Okey. Untuk meja pagi ni kita buat pasal cemburu lah. Atau kita cemburu. Tapi biasa kalau cemburu dengan
cemburu dengan orang luar, dengan kawan tu dah macam biasa. Kita nak buat cemburu dengan adik-beradik. Kenapa? Apa pasal? Apa cerita cemburu dengan adik-beradik daripada kecil ke? Mungkin sekarang Kenapa pun dah besar pun cemburu kan? juga. Apa macam Buat tu? apa? Mungkin adik dia lebih Tengah belajar lagi pandai daripada dia cemburu kan. Betul. Okey, jom kongsikan kami pagi ni topik kita cemburu dengan adik-beradik. 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Untuk meja pagi ni topik kita cemburu dengan adik-beradik. Awak cemburu apa, Hezri? Harry. Dia kalau saya bukan, kalau tadi saya dengar Angah kata mak ayah ni dia tak membeza-bezakan anak-anak, tapi kalau saya memang dibezakan pun. Kasar awak je kot. Tak. Contoh, okey, kalau macam saya dulu dapat nombor 3 waktu sekolah. Saya pernah kena kurung dalam reban ayam. Okey. Sebab saya nombor 3. Nombor 3 Tapi adik saya dapat nombor 20 lebih dalam 20 something dekat almost 30 kan. Dia dapat RM5. Oish. Ya betul. Awak dapat ayam lagi okey. Dapat geban Kalau saya sebab kalau macam contoh saya tengah belajar ni. Adik 2 orang tu yang duk pecahkan gelas kat dapur. Yang memang kena kalau dulu mana kita macam-macam style kena. Yalah betul tu. Putih ke, tali pinggang ke. Awak yang tengah buat kerja sekolah tu kena. Yes. Pasal tak tengok adik. Tak ada jaga adik. Bukan pasal tak tengok adik. Pasal barang tu pecah. Macam inilah Henry, Harry, awak hantar gambar awak dekat WhatsApp. Aku kadang-kadang ada muka yang memang meminta. Harry dia macam gini lah, Harry. Itu masa cerita masa kecil dulu kan. Awak yang dah besar, yang dah matang ni, pendapat awak kenapa masa tu? Kenapa ayah buat awak macam tu? Kalau awak dah besar-besar ni, dah ada anak, mungkin awak dah ada anak ni, rasa awak kenapa ayah awak buat dulu macam tu? Kalau tanya pada saya, sebenarnya saya faham lah. Tapi yelah, pasal ni melibatkan orang tua kan. Tapi memang saya pernah cakap dengan adik saya lah, korang untung lah apa Angah dengan Usu kan. Tapi bila saya cakap dengan diorang tahu. Tapi diorang pun macam nama pun adik kan. Kan. Even macam ni arwah abah dah tak ada. So tinggal mak. Tapi benda tu berulang balik. Adik bungsu pula yang dapat untung. Itu biasa lah tu. Dia buat lah apa pun. Suka akulah anak aku. Awak anak yang sulung ni. Pun tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Janji anak aku ada depan aku. Alah, kita kalau kita nak ikutkan kecil hati memang kecil hati. Tapi malah lah. Yelah. Tapi dulu kalau, tapi memang apa yang cakap tu memang dulu memang teruk lah. Senang cakap, apa saja yang berlaku kat rumah tu, walaupun saya tengah di sekolah, adik saya kat rumah tu yang tengah main, saya skor rendah, dia orang masih kat rumah lagi. Nanti balik memang saya terus kena dengan arwah abah. Itulah, minta awak hantar lah gambar awak, nak tengok muka awak. Sebab memang meminta. Ada yang muka memang meminta. Allah kenangan lah untuk awak ya, Harry ya. Allah. Okey, terima kasih atas perkongsiannya. Sebenarnya bukannya apa. Anak sulung tu. Betul, anak sulung ayah tu. nak suruh awak bertanggungjawab tu. Itu betul lah tu. Betul lah tu. Kalau kita dulu masa kecil macam itu juga. Next time bedak tu lebihkan sikit biar tak nampak rupa meminta. Okey, jom kongsikan kami untuk meja pagi ni cemburu dengan adik-beradik. Jom 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Meja pula pagi ni topik kita cemburu dengan adik-beradik. Awak cemburu apa, Atika? Saya ada 3 orang adik-beradik. Saya nombor 2. Adik saya nombor 3 lelaki. Okey. So gap saya dengan adik saya 8 tahun. Saya darjah 2 masa tu. Okey. Daripada panggilan adik pada saya jadi panggilan akak. Mana tak mengamuk. Dia ambil title tu Dah selesa dah panggil adik 8 tahun kan. Masa adik saya kena bawa balik lepas mak saya bersalin, bawa balik rumah lah. Saya tak ada lah kat rumah. Saya pergi tidur rumah orang lain. Merajuk lah ni. Ketika kecil dah pada lari rumah. Sampai sekarang dia tekum kat adik aku cakap. Dia 8 tahun kan. Dah ingatkan dia yang paling bongsu kan. Akak atas apa? Akak ke abang? Kakak. Oh, kakak yang atas tu okey.
Okey, dia sayang adik dia. Sekarang umur berapa ni, Atika? 31. 31. Habis dah 31 ni macam mana rasa? Kelakar tak dengan perangai awak yang dulu tu? Kelakar sebab kan mak kalau mak suruh kakak buat susu untuk adik. Oh, suruh aku buat susu ya. Daripada 6 sudu ke sepatutnya kena bubur susu tu. Dia bubur 8 sudu. Berak keras budak tu. Awak ni macam-macam. Mana boleh. Itulah dia. Janganlah cemburu-cemburu adik tu kan. Tapi ada juga walaupun besar sayang. Dah besar sayang okey lah tu. Biasalah tu. Itulah. Yelah, kalau awak nak title adik tu maintain je lah. Tak apa. Panggil je ada 2 adik kan. Boleh je. Ada 1 adik 2. Ada 1 adik 2 okey lah. Okey Atika, terima kasih Atika. Tidak kau memang dah dipanggil adik. Aku panggil adik. Lepas tu? Bawah atas aku dulu abang aku pun dipanggil adik. Aku pun adik. Jadi bila dapat aku dah jadi adik-adik. Dapat aku dah bawah sebab dah ada 2 kali adik-adik. Abang aku tu adik. Yang bawah kau? Adik beradik. Itu betul. Dia adik. Adik-adik, adik beradik. Ada lah kan. Tersusun lah Okey, jom kongsikan kami untuk meja pula topik kita pagi ni, cemburu dengan adik-beradik. 0395432000 atau WhatsApp talian senang Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Untuk meja pula pagi ni topik kita cemburu dengan adik-beradik. Awak cemburu apa, Zam? Saya ada 9 adik-beradik. Oh, ramai. Okey. Kalau nak kira betul 11 lah. Daripada 3 mak. Oh, 3 mak. Itu masa arwah ayah saya hidup lagi. So memang kita selalu cemburu dengan adik-beradik yang mak nombor 1. Kadang-kadang mak yang saya. Tapi hantar sampai sekarang pun cemburu adik-beradik tu masih ada lagi. Macam contohnya macam adik saya nombor 2 bongsu. Kalau nak kira saya nombor 2 bongsu. Kadang-kadang macam mak saya dia lebihkan kepada adik bongsu daripada saya. Dan kadang-kadang kakak saya pun dia balik lagi pada balik kampung lah. Kita orang balik kampung pun semua mak akan masak. Okey, yang ni nak masak contohnya kari, yang ni nak yelah. Macam saya mak tak tanya pun. Oh lah, kasihannya. Sebab awak belasah dia apa pun, awak belasah dia. Tak kisah tu. Awak tak ada apa-apa favourite. Tapi mungkin dia ada, cuma dia tak nak menyusahkan orang tua dia. Bagus lah juga. Awak suka apa, Zam? Sebenarnya saya chef. Jadi saya tak tahu. Patutlah. Masak sendirilah. Kau yang masak lah, Zam. Patutlah mak tak tanya. Mak malu takut dia ni segan mak nak masak. Cumanya nak kongsikan dengan satu lah. Kami walaupun 9 beradik berlain mak satu bapa. Kisah macam saya ni kalau boleh dengan adik-beradik tu bapak tu biarlah rapat. Betul. Bagus. Betul lah Pak Zam. Biarlah rapat. Tapi kami sekarang ni lepas arwah abah dah tak ada. Masing-masing kami dah macam haluan masing-masing. Bahas ni. Tapi hubungan baik. Hubungan alhamdulillah baik. Tapi kontak tu jarang. Dan jumpa tu pun jarang. Cuma cemburu ni, cerita pasal cemburu ni kadang-kadang bila kita pergi rumah seseorang, kadang-kadang kita macam tak dilayan. Terima kasih. Lain datang yang favourite lah. Lebih pergi senang favourite lah. Kalau yang favourite yang tu dilayan. Rasanya semua orang dah tahu awak chef ni. Tu orang malah nak layan sangat. Tahu dia boleh masak sendiri kan. Okey Zam, sabar banyak lah Zam ya. Okey baik. Okey Zam, terima kasih Zam. Terima kasih Zam. Tapi kalau adik bungsu ni tak sebenarnya dia kata beruntung tau. Ya ke? Dia macam adik aku sendiri. Okay. Yang paling bungsu sekarang ni, bila semua sekali balik rumah berkumpul, yang paling teruk dia. Yelah, hasil dia, kedai je. Dia ke kedai, dia ke dapur, dia itu, dia ini, apa semua. Betul lah, dia jadi runner. Dia bising aku. Aku teruk dia. Asyik aku je. Tapi gelugok sikit. Adik-adik tak pernah lokek. Betul, nak balik ulur-ulur kat dia. Kalau dia jadi runner, beli-beli barang, balance jangan ambil. Betul. Jadi dia pun nak pergi kedai pun. Macam adik saya lah, dia memang akan jadi mangsa lah. Dia memang runner lah. Kalau kita balik kerja,
sekejap keluar, sekejap beli barang ni. Kan kejap kita pun kadang-kadang terlupa. Kan dia baru sampai, kau tolong beli ni, beli. Betul? Tapi dia memang tunggu atas motor je. Sebab dia tahu balance tak ambil. Balance tak ambil. Dia kadang-kadang dia offer. Tak ada benda-benda yang nak beli lagi ke? Dia pula. Dia pula belanja gitu. Balance keep the chain. Okey, apa pun adik-beradik ni talian sampai bila-bila dan kita kena jaga. Kena jaga hubungan dengan adik-beradik sebaik mungkin ya. Okey, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Dapatkan Dinars Gold hari ini. Layari FB Dinars Skincare HQ. Hebat Dinars. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinars Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinars Gold hari ini. Hebat Dinars. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, sebentar nanti di Borak jam 8 kita akan bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinars Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinars Gold hari ini. Hebat Dinars. Untuk Borak jam 8 pagi ni kita bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah semua sihat. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ceria semua. Dah breakfast tu? Dah breakfast. Datuk kalau breakfast pagi makan apa biasanya? Tengoklah sometime betik berat ke apa? Buah lah. Buah. Cakap buah je lah, tak payah mention pasal spesifik sangat. buah roti canai, nasi lemak dan roti bakar, tak jam sikit. Tukar-tukar lah tu. Kalau Datuk makan memang jaga Kena jagalah, tak makan mati je. Maksud saya dia okay. Saya jaga makan sebab pagi tu penting untuk karbohidrat juga kan, tenaga kan. Tengah hari kita pergi pada protein. Jadi malam mungkin buah dan sayur-sayuran sikit contohnya lah. Jadi kita ada imbangan antara veggie dengan yang serat dan juga yang berbentuk protein, daging, telur dan sebagainya. Cukuplah untuk satu hari kan. Mana memang mengamalkan piramid makanan ni. Kurang lebih lah. Tapi bila berasal juga. Datuk cerita menu Datuk pun saya pun dah kenyang dah. Dengar je pun dah dapat kenyang tu. Alhamdulillah. Hari ni pun datang seorang, tak ada escort itulah. Masih ada kerja, ada tanggungjawab masing-masing. Masalah itu tanggungjawab itu. Pagi ni kita nak cerita pasal memupuk sifat bertanggungjawab. Dan sepatutnya sifat ni yang memang kita kena terapkan pada anak-anak kita daripada kecil kan tu. Betul. Tapi macam mana tu kita nak jadikan anak kita seorang yang bertanggungjawab tu? Didik maksudnya. Mendidik. Ya, sebelum kita bercakap tentang memupuk, kita kena serapkan semangat mengambil tanggungjawab. Itu yang kurang ditekan dalam masyarakat dan anak kita. Bagaimana kita melatih mereka untuk mengambil tanggungjawab. Kalau kita paksa tanggungjawab, dia tak akan jadi. Membasuh pinggan, membersih rumah, membuat kerja rumah, pergi sekolah, menghormati guru, menghormati jiran, keluarga, atuk-atuk. Jadi yang pertamanya bagaimana nak menjadikan mereka rasa ada tanggungjawab, mengambil tanggungjawab. Kalau boleh volunteer ambil tanggungjawab. Jadi dalam konteks ini kita kena mulakan dengan bagaimana mengasah sebelum kita memupuk mengambil tanggungjawab. Itu soalan pertama. Kalau tak terdetik di hati mereka nak ambil tanggungjawab, kita tidak akan berjaya selama-lamanya. Kita akan jadi paksa mereka, kita akan suruh mereka tak mau mengambil tanggungjawab. Bila tak mau ambil tanggungjawab, mereka tak akan bertanggungjawab. Itu dia punya punca dia. Kuasa punca ya. Jadi itulah menjadi cabaran kita. Ini soalannya bagaimana kita nak menjentik perasaan mengambil tanggungjawab. Alamak, Datuk tanya saya ke? Betul lah. Bukan bagaimana. Genre lah. Kalau saya cek pun macam mana nak berjentik semangat untuk ambil tanggungjawab. Manusia tu dia kaku, dia beku. Bagaimana dia nak bergerak mula-mula mengambil tanggungjawab. Itu yang pertama. Pertamanya dia tengok role model kita. Jadi role model adalah punca kepada ingin mengambil tanggungjawab. Ayahnya tu mungkin ringan tulang, menolong ibu dan isteri. Ibunya juga sentiasa bekerja kuat. Itu semangat yang ada dalam tanggungjawab. Kalau dalam rumah tangga pun masih berkelahi, siapa ambil tanggungjawab, maka anak-anak kata dia tidak ada minat untuk bertanggungjawab. Itu pertama, role model ni satu perkara yang guru sepanjang masa. Malah role model lebih penting daripada buku, daripada kuliah, daripada ceramah, daripada seminar. Role model merupakan, sebab tu disebut Nabi ni bukan guru, qudwah, sebagai contoh tauladan.
Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ni adalah role model, suri teladan kepada masyarakat. Sebab peranan suri teladan ni dia lebih powerful daripada penceramah. Sebab tu kita melihat ikon ya, dia punya gelombang tu lebih kuat, powerful daripada orang-orang biasa. Jadi role model merupakan satu perkara yang kita kena hidupkan balik dalam anak-anak kita, dalam pelajar universiti dan seluruh masyarakat kita. Saya rasa itulah yang mungkin lacking. There's no role model yang mereka dapat melihat dan mereka dapat serapkan gelombang tersebut. Baik, untuk bola jalapan kita akan terus bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar ya, dan topik kita pupuk sifat bertanggungjawab. Tekan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Sinar bersama Cik Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik, dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Borak Jalapan kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar ya, dan topik kita pagi ini ialah pupuk sifat bertanggungjawab. Untuk apakah punca sebenarnya yang membuatkan kita takut untuk bertanggungjawab atas kesalahan sendiri, sedangkan kita selalu dengar tentang berani kerana benar? Okey. Tanggungjawab ada banyak dimensinya. Malah kadang-kadang nak bezakan tanggungjawab yang sosial, yang biasa-biasa, tanggungjawab perundangan tu terlalu nipis dia punya benang dia. Bagaimana kita nak memupuk bercakap benar misalnya, menjalankan tanggungjawab, perlukan keberanian, perlukan didikan. Tetapi saya berbalik kepada poin saya, kita kena melihat suasana yang ada dalam masyarakat. Kalau suasana itu baik, orang akan baik. Role model tu ada. Tapi kalau role model pun tak ada, dalam pepatah disebut kalau guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Itu bahasa pepatah kita lah. Menunjukkan bahawa kalau role model pun tidak ada, jadi masyarakat pun dia akan kelabu. Yalah, betul. Dia kelabu. Dia tak nampak dekat mana tanggungjawab yang sepatutnya dijelaskan dan diarus perdanakan dalam pentas utama hidup kita. Jadi itu yang saya rasakan masalah, tidak ada sifat tanggungjawab yang jelas kerana tidak ada contoh tanggungjawab yang unggul dalam masyarakat. Seorang guru, seorang pendidik, seorang doktor, seorang peguam. Kesan masyarakat itu cukup penting dalam pembawaan sifat-sifat murni. Dia tidak boleh seorang-seorang. Dalam Al-Quran disebutkan bila masuk syurga nanti bukan seorang-seorang. Kita tak masuk seorang-seorang, kita masuk beramai-ramai. Zumaro, satu surah namanya Az-Zumaro, menunjukkan atas dunia pun kena hidup sekali. Sebab itu tanggungjawab mesti digarapkan secara komuniti. Dia tengok saja pakcik atau bas orang sebelah dia ada semangat tanggungjawab sebab ada suasana yang baik dalam masyarakat. Jadi suasana itu memberikan kesan. Jadi kalau daripada rumah, daripada sekolah, daripada universiti, tempat kerja, di Kelang ada suasana begini, insya-Allah masyarakat akan lebih bertanggungjawab. Tanggungjawab ni dia selaras dengan fitrah manusia tu. Betul. Sama ada nak ambil atau tidak nak ambil. Dia ada sikit konflik dalaman. Jadi kalau nak ambil itu perlu pada pengiktirafan, perlu kepada kita memberikan reward kepada orang tanggungjawab. Ganjaran tak boleh. Sebab tu ganjaran ni penting dalam kehidupan. Tak ada ganjaran tak jalan. Bagus ke? Sebab bagus, macam tak ikhlas pula. Sebab kan, ada setengah pendapat mengatakan bahawa kita kalau terlebih ganjaran boleh spoilkan seseorang tu pula. Ganjaran adalah sifat manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tawarkan berbagai ganjaran. Bulan puasa macam ni, baca Quran macam ni, adakah tidak ikhlas? Ikhlas soal kedua. Ganjaran itu. Saya ada seorang ustaz lah, dia pernah ceramah di masjid. Dia kata kalau dia pergi ceramah di masjid, lepas ceramah dia kata kalau bayar alhamdulillah, kalau tak bayar tak patut sangatlah. Oh, ingat tak kisah. Saya mau dengar ayat ni tu. Okey. Best. Ada tak kisah pun tak patut lah. Ini faham lah kan. Sebab ganjaran masa tu nak betul. Ganjaran boleh motivate kan tu. Betul. Ustaz pun perlukan motivasi kan. Manusia. Tak ada lembik member tu. Alio. Okey, bodak jalapan kita akan bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Dia tukar bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Bukan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik, dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Borak jalapan kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Ya, dan topik kita pagi ni pupuk sifat bertanggungjawab tu. Tu nak tanya lah. Yalah, kita tadi cerita pasal tanggungjawab. Kalau saya ambil daripada angle kerja lah contohnya kan.
bila macam mana agaknya adab dalam kesanggupan kita untuk menerima tanggungjawab. Contohnya kita daripada awal dah tahu dah, kalau aku tanggungjawab ni aku rasa macam susah aku nak buat ni. Adakah kita perlu ambil dulu, lepas tu akhirnya resultnya kita gagal, ataupun kita menyatakan lebih awal aku tak mampu nak buat tanggungjawab yang kau beri ni. So macam mana keadaan macam tu? Dia tidak ada jawapan yang satu untuk semua keadaan, Rahim, ya. Jadi kita perlu jujur dengan diri kita. Sometimes kita perlu ambil tanggungjawab lebih banyak untuk motivasi kita. Betul. Jadi ada juga manusia yang dia ambil cukup-cukup atau kurang. Dah lama macam itulah keadaan cukup-cukup sampai dia mati pressure kan. Jadi tidak ada cabaran dalaman. Betul. Saya lebih suka seorang itu dengan jujur, dia bersedia mengambil tanggungjawab yang lebih. Kemudian dia datang jumpa saya, bos tak boleh lah. Saya rasa saya lebih appreciate begitu. Sebab dia punya perasaan tu nak cuba ambil yang terbaik. Betul. Bukan bermula dengan yang lemah. Itu setengah orang. Setengah orang memang dia ambil yang banyak-banyak tapi tak mampu buat. Betul. Jadi asyik menyusahkan kita kan. Dia tidak menilai kemampuan dia sendiri. Ukur baju dia pada sendiri. Tapi kita kena balance lah. Even agama pun tidak ada black and white, ada colourful, ada warna, ada orang begini, ada orang begini. Seorang bos, kita kena melihat potensi orang tersebut. Kita dapat tengok potensi dia. Dia ni kalau bagi sikit, lagi sikit lah. Tapi dia ni kita bagi banyak, lagi dia kerja kuat. Jadi perlu kepada ilmu pengurusan manusia. Sebagai pekerja, kita dekat luar sana, kita kena menilai diri kita. Kita nak tunjukkan kepada bos bahawa kita ada yang terbaik. Tapi kita kena mula daripada yang tidak lengkap. Tidak guna menjadi segala yang terbaik untuk menjadi orang terbaik. Gunakan apa yang ada, kemampuan yang ada dengan cara yang terbaik. Kita convertkan imperfection kepada perfection. Itulah kerja sebenarnya. Kalau dah perfect, kenapa kita kerja kan? Kita improve. Betul. Dapat kita minta itu, minta ini. Itu bukan kerja, itu enjoy. Jadi kita kena fikirkan kerja itu menjadikan imperfection of the organisation to become a perfect organisation. Jadi organisasi pun meningkat, kita pun meningkat dalam konteks tersebut. Jadi ringkasnya tidak ada jawapan ya ataupun tidak. Berdasarkan keadaan. Jadi tak ada lah. Tak ada. Jadi bergantung pada human resource, bos kita sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan keadaan kita, dengan tentang kerja dan sebagainya. Tapi having said that, prinsipalnya cuba ambil cabaran lebih sikit. Volunteer, angkat tangan lebih sikit. Cabar. Kalau tak tangan cukup, dua tangan angkat. Dua tangan angkat. Kalau tidak, kaki bangkat juga. Dua tangan angkat tu macam ada cerita tu. Dah okey. Akhirnya dah setuju tu. Okey, kita ketemu bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar. Betulkan bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Borak jam 8. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar, ya. Dan topik kita pagi ni, pupuk sifat bertanggungjawab. Tok, apakah kesan pada orang yang tidak ada sifat bertanggungjawab ni, ataupun dia gagal untuk melaksanakan sifat tanggungjawab? Pertamanya dia akan gagal dia sendiri. Orang yang tidak bertanggungjawab, orang yang akan pertama gagal dalam kehidupan. Bila dia gagal dalam kehidupan, dia akan menggagalkan orang lain. Dan dia tidak akan beri markah yang tinggi pada orang lain. Jadi itu satu penyakit yang cukup besar. Tanggungjawab ni satu tanggungjawab sebab dia merupakan manifestasi luaran. Dia bukan dalaman tau. Tanggungjawab bukannya dalaman. Macam dalaman ni tak ikhlas, kita mungkin sombong. Tapi kalau tanggungjawab, kesannya nampak. Zahirnya nampak. Tangible. Orang tanggungjawab nampak kesannya. Dia tidak boleh tutup bangkai gajah dengan nyiru dalam pepatah kita. Lama tak dengar benda tu. Betul. Saya suka bawa pepatah sebab pepatah ni kecerdikan orang tua kita. Kecerdikan dan kehebatan akal orang tua kita, nenek moyang kita. Jadi tanggungjawab dia kesannya immediate. Sebab tu Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu ni setiap orang, sama ada suami, isteri, anak, kecil, besar, ada jawatan tak jawatan, bertanggungjawab dengan tanggungjawab kamu, dan setiap kamu akan dipersoalkan
dengan tanggungjawab kamu. Walaupun kecil, kamu ada bertanggungjawab. Tidak ada manusia yang tidak ada tanggungjawab. Betul. Melainkan kita pergi ke planet Pluto. Sana pun tanggungjawab juga. Tidak lari daripada tanggungjawab. Dia serta-merta. Sekilas mungkin. Seperti sekilas ikan di air. Kalau Datuk sebagai seorang ketua lah kan, bila Datuk memberikan tanggungjawab sesuatu jangkauan kepada orang tu, apa kriteria yang Datuk lihat untuk berikan seorang tanggungjawab? Pertamanya kita melihat dari segi training. Kita bagi tanggungjawab, kita expect tinggi pun salah juga. Betul. Kita kena beri tanggungjawab. Dia tak mampu buat, bukan kesalahan dia. Kali pertama kita maafkan. Kali kedua kita maafkan. Bagus. Kali ketiga kita buka pintu lah. Kena juga. Itu pepatah Jerman saya kata. Dia kata first mistake I can forgive you, second mistake I can also forgive you, third mistake the door is open. Dia ketahu dia tak faham betul. Betul kena tu. Sebab di Jerman dia punya Tuhan kedua, the second God is precision, ketepatan dan ketelitian perkara. Kalau salah sikit skru, longgak sikit, buang kerja lah. Sebab tu panggil precision. Budaya Jerman adalah budaya precision. Jadi tidaklah kita kena wawarkan bahawa tanggungjawab itu kena sebati dan senada dan senafas. Seiring. Dia tak boleh berpisah. Berpisah maka jatuhlah masyarakat. Kita dulu jatuh, kemudian masyarakat. Boleh detect ke tu orang-orang yang tak bertanggungjawab ni? Saya dulu detect Jeff. Kita boleh GPS kan? Macam mana tu? Boleh. Scan tu Boleh scan, boleh imbas. Boleh tu Sebab dia immediate, dia ketara dan dia nampak. Boleh nampak Nampak. Datuk jangan scan saya Datuk. Takut tu. Bila takut tak ada mana. Itu petanda juga. Dia ni sesuai guna pepatah Jerman tadi tu. Yang mana? Yang tadi Ulang sikit. dia macam ni. Nombor satu aku maafkan. Bahasa Inggeris tadi Datuk bagi tu. First I forgive. Second tu I can also forgive. The third door is open. Juga yang kelikan. Datang. Okey, kita dah sampai penghujung tu. Kira lah counting. Nak ucapkan terima kasih banyak Datuk. Atas perkongsian yang cukup hebat Datuk. Alhamdulillah. Dah ada jadi terima kasih. Tu jadi bermanfaat untuk orang lain tu ya. Ada cepat menjawab. Mana kita tak kafan dengan orang lain. Itu saya suka ayat Datuk tu. Betul. Okey tu kita doakan kesihatan untuk Datuk. InsyaAllah ada rezeki minggu depan kita jumpa lagi Datuk ya. Terima kasih banyak. Okey, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Dapatkan Dinars Gold hari ini. Layari FB Dinars Skincare HQ. Hebat Dinars. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan Anga dibawakan oleh Dinars Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinars Gold hari ini. Hebat Dinars. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Dan korang dah praktis belum untuk menyanyi pagi di Sinar dan Flyliners? Aku dah start dah. Sebab aku dengar orang cakap boleh berjerit dalam air nak bagi nafas panjang. Macam mana nak berjerit dalam air? Dalam kolam ke apa, berjerit dalam air bagi nafas panjang. Macam mana Nanti kan air kan masuk dalam hidung semua kan. Macam nak menjerit tu? Kenapa? Takkan kau jerit kau sedut? Jerit kau sedut. Jerit embus? Jerit Boleh hembus. Jerit boleh aku try lah. Try lah. Pasal aku kan nanti jadi intro kan aku nyanyi. Mesti nak kena sedap. Betul. Dapat. Boleh. Okey, kita nak war-warkan kita untuk backliner kita lah, flyliners kita yang war-warkan pada flyliners kita yang ada bakat main alat muzik, yang nak jadi backline kita nanti. Mereka boleh buat penyertaan cara dia buat naik video anda bermain muzik di Instagram. Lepas tu tag _sinar_my. Lepas tu letak hashtag Sinar Flyliners dan juga pastikan Instagram anda jangan private. Senang untuk kita tengok nanti ya. Okey. Jangan lupa untuk menjadi sebahagian daripada backline pagi di Sinar dan juga Flyliners. Angah bercakap rasa sedap ke? Kurang sikit Tak, sebab Angah lah. Selalu macam tu je, sedap kan. Sedap dia macam menikmati kan. Angah cakap sedap. Bukan saya kan, awak tahu saya ada tonsil kan. Jadi air liur tu dia kumpul kat tepi lidah. Tunggulah nasib. Yang itu saya tak pakai lagi.
Okey, sudah nanti kita berita menarik ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Apa yang menarik berita pagi ni, Aim? Memang menarik lah ni. Apa cerita? Okey, Bangkok Okey. Bangkok Thailand. Bangkok. Thailand Kita tengok Bangkok tadi. Bangkok. Okey. Okey, Thailand telah mencatatkan kes COVID-19 Okey. sifar jangkitan tempatan untuk hari yang ke-100 berturut-turut. Thailand untuk hari ke-100 turut kosong. Iyalah. 100 hari straight 100 hari straight kosong maintain. Tak ada kes baru COVID-19. Maknanya memang dia tapi dia punya tu pun ucapkan terima kasih kepada rakyat dia lah yang terus memberikan kerjasama. Itu dia. Bagus ni Usaha yang baik ni sebab dulu kalau ikutkan pada mula-mula dulu dia lah negara pertama di luar China yang melaporkan kes COVID-19 ni. Selepas China dia laporkan mengesahkan terdapat 3,405 kes dengan 58 kematian dan 93 masih dirawat. Masa tu dia buat laporan dia pertama sekali di luar China yang beritahu berapa orang dalam penduduk kau yang kena COVID-19. Dia negara pertama luar China. Sekarang tengok disebabkan kepatuhan dan juga dia punya SOP yang dia rakyat diikut disiplin tinggi. Sekarang ni 100 hari berturut-turut tak ada kes baru. Bagus lah ni. Tumbang gembira ya. Tumbang gembira lah. Nampak berinspirasi pada harap dapat berinspirasi kepada rakyat Malaysia jugalah. Dan negara contoh macam ni kan. Negara kita terdekat ni. Tapi dia masih lagi menutup pintu masuknya kepada orang luar juga. Yelah, risaulah juga masih lagi sebab dalam dia dah cantik kan. Dia dah cantik tiba-tiba kalau aku buka takut kan. Kita sebab benda ni tak tahu. Benda ni tak tahu siapa yang pembawa kan. Sebab kita pun dah wartakan ada beberapa negara lain kan yang setakat ni dibenarkan warga asing daripada negara-negara tertentu masuk negara kita. Dah beritahu tu, aku pun tak pasti dengan negara, tapi ada lagi negara baru yang telah dimasukkan senarai. Nanti boleh cek Google lah, atau boleh cek kementerian punya website kan. Nak ketahui apa negara yang tak boleh masuk dekat negara kita. Tahniah lah ya. Benda ni perlu. Harap satu hari nanti dalam masa terdekat ni kita dapat bagi penurunan ni betul. Target kita tak ada target kita memang nak kosong. Betul. Target mesti kosong, mesti betul lah. Betul tu. Itulah dia. Ini sampai 100 hari straight kosong. Alhamdulillah. Lega lah. Lega. Kita yang dengar pun rasa lega. Rasa lega kan. Itu dia. Baik, itu sikit kita boleh kongsikan untuk berita menarik pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar. Menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan bukan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Fakta menarik, Aim. Mari Aim. Okey, sebelum tu nak tanya korang dulu lah. Okey. Biasanya catur atau chess main berapa orang? Dua orang lah. Okey, normal Okey, namun terdapat permainan catur yang dikenali sebagai three-man chess, di mana ia dimainkan oleh 3 pemain secara serentak. Macam mana tu? Kalau tengok gambar yang diberikan ni, papan dia berbentuk hexagon. Dia 6 bucu. Lepas tu dia tengok nampak dia punya pun macam pelik sikit, dia punya bentuk hitam putih tu papan tu. Tapi 3 orang boleh main. Tapi tu nak tahu macam mana caranya. Macam mana main? Nak serang belah mana kan. Main catur ni bukan sekadar berhenti jalan je. Tapi dia ada perancangan dan strategi dia. Betul. Orang kata orang yang pandai main chess ni dia seorang yang pandai bijak kalau tengok orang yang pandai main catur dekat belah Rusia belah Rusia dahsyat ya, pasal jalan tu tak macam damaji dapat depan belakang. Ini tak, kuda jalan kena L. Kuda L. Okey, kalau king jalan macam mana? Kalau king bebas. King bebas. King bebas. Dia mana-mana boleh. Queen mana bebas tapi setapak-setapak. Oh, bukan sengit ni. Oh, itu lain. Itu shop. Saya memang tak pandai macam tu. Oh ya. Saya kalau damaji saya pandai. Oh, damaji pun punya lah. Damaji pun skill tau. Ya. Betul. Saya damaji saya selalu bagi orang makan. Tapi saya makan 3. Dia kau ada tentukan 3 je. Dah hebat tu. Makan 2, orang makan 2, kau tak 3. Dia yang cantik yang makan terus haji tu. Itu lagi gempak. Yelah. Member saya pandai. Dia setting. Dia bagi makan. Dia bagi makan. Kejap lagi dia makan kita sampai haji. Bersusun. Tapi kita tak boleh tahu. Kalau macam kita dah tahu macam
dia makan kita pergi haji ni, kita boleh bagi tahu dia makan dah ni. Tak boleh. Kau kena makan juga. Kalau macam kata dia buat macam tak tahu dia tak nak makan. Dia tak nak makan. Kita boleh cakap dengan dia, ni makan. Dia makan. Kita nak makan pandai ada kita ambil dia satu je yang tak makan tu je. Betul. Tapi tak boleh. Tak boleh. Jangan kita beritahu lah. Kita kena beritahu, ni makan. Ni tak boleh. Betul. Jangan kena makan. Kalau kaya contoh tiba-tiba dia lupa nak makan, tak datang apa-apa boleh. Itu lain. Plus tak makan. Plus tak makan. Plus tak makan. Bengang ni muka kan. Tapi kalau kita nampak dia macam saja tak nak Saja makan, je. kita boleh cakap ni makan. Sebab apa kita tengah susun tu dia makan. Makan. Begitu lagi yang ni dia tak nak makan pula. Tak boleh. Kita dah keluar modal tu. Tak boleh. Betul. Modal tu. Tahu tak apa, tempe tak nak. Jangan pada tak tempe tak nak. Apa? Aduh je, macam-macam ayat kau keluar. Tahu tak apa. Cari sikidis jangan ni cari sikidis. Mana logat kalau kata tu. Logat. Cari sikidis. Ada lagi keluarkan tadi yang tu tak faham tu. Ada. Yang tahu tak apa, tempe tak nak, okey sedap. Ada lagi yang keluarkan tadi. Entah apa tak payah. Okey, itu kita boleh kongsi untuk fakta menarik ya. Teruskan bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Shopping Sinar bersama Kurung Hasnuri. Pemenang telah pun dipilih untuk memenangi barangan keperluan harian yang diperlukan bernilai sehingga RM250. Okey, jadi kita bersama dengan salah seorang pemenang. Kita bersama dengan Hairina Hanis binti Haris. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Dah tahu mana berlagu bagi saya jawab salam. Tapi sekarang ada satu bonus. Bonus hawa. Sekarang ini anda memenangi tambahan sepasang baju kurung Hasnuri. Tahniah. Bonus hawa kan, bukan bonus hawa. Itu kan. Dia cakap anda dengan hawa. Tahniah ya. Hairina Hanis. Hairina kena hawa. Mana kenal? Tak kenal. Tak kenal. Okay. Awak ketahukan di atas kekurangan saya ya. Teruk sangat. Semua ini untuk di Shopping Sinar bersama Kurung Hasnuri. Nak berbaju kurung, pakailah Kurung Hasnuri. Kurung Hasnuri. Kurung Hasnuri. Ya, Kurung Hasnuri. RM50 je. Selesa kau. Dan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Hebat Dinas. Okey, kita dah sampai penghujung untuk hari ini ya. Allah Akbar, hari ini tak tahulah kenapa ceria sangat. Lepas tadi bersama dengan Datuk Dr. Daud Bakar tadi tu. Motivate sangat lah. Betul lah. Dia cakap tu banyak benda yang kita rasa kita nak buat lah. Banyak benda. Kita perlu ada tanggungjawab. Harap je lah tajuk dia pun bertanggungjawab. Lepas ni kita semakin bertanggungjawab. Betul lah. Sebab tanggungjawab ni amanah lah. Betul. Isnin tak datang. Adalah benda tak datang tu bukan suka-suka lah. Yelah. 7 bulan kau tanggung lah sendiri. Okey lah, kita dah sampai penghujung untuk hari ni. Dah gaji tengok. Dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada semua frontliners kita ya. Dan sebentar nanti ada comeback dalam Sembang Sinar. Dan jangan lupa menyaksikan Mingguan Wanita pada pukul 12.30 hari. Okey, kita nak ucapkan yang selamat berhujung minggu kepada anda semua ya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, hari Senin kita akan berjumpa lagi. Salah silap, kami mohon ampun dan juga maaf. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Sinar. Kita buat layan je 3-3 lah. 3-3 Macam mana? Harmoni Okey, cakap apa ni? Layan je. Aku masuk dulu. Okey. Teruskan bersama kami Pagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je. Tak sedap. Bermula